Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan saudara Bro Nasir dan keluarga, yang berbahagia tuan-tuan imam, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin di tempat masing-masing, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita pagi ini Allah programkan untuk memulakan kehidupan ini dengan hadir dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu yang dianggap sebagai taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan syurga yang sebenarnya di akhirat. Amin. Yang mana terdapat sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, cantiknya, menawannya, menariknya, dan tak pernah terdengar oleh telinga, sedapnya, merdunya, lazatnya, dan tak pernah terbayang di hati kita. Nak bayang pun tak boleh. Kalau nak cerita, nak bayang tak boleh. Itu syurga yang dinantikan oleh Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, hidup ni bukan dia smooth sailing macam itu aja. Bukan licin, aman, damai aja, tak. Dia ada ujian-ujian dari Allah Ta'ala. Tadi saya dah baca satu ayat dalam Quran tadi. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Suratul Mulk ayat yang kedua. Dia, iaitu Allah, yang menjadikan mati dan hidup itu sebagai ujian bagi kamu, untuk menguji siapa di kalangan kamu yang baik amalannya. Jadi hidup ni adalah ujian dari Allah SWT. Kita ni sedang mengalami ujian-ujian dari Allah Ta'ala. Semua orang akan diuji. Orang beriman akan diuji, orang kafir pun akan diuji. Orang taat akan diuji, orang derhaka pun akan diuji. Dan ujian tu berbagai-bagai bentuk, cara. Berbagai-bagai cara Allah uji kita. Allah dah khabar dalam ayat lain. Apa kata Allah? Dalam surah Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
wal-ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Cakap Melayunya, kamu ini semua, everybody, you and I, tak ada kecuali, tak kira kamu tu siapa, raja ke, rakyat ke, pemimpin ke, pengikut ke, orang kaya ke, orang miskin ke, semua akan diuji. Lelaki ke, perempuan ke, tua ke, muda ke, berkuasa ke, lemah ke, semua akan diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai ujian. Diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesakitan, diuji dengan kata nista orang, diuji dengan bencana alam, diuji dengan peperangan, diuji dengan kekurangan makanan, kekurangan harta benda. Tadi ayat yang saya baca tadi, wala nabluwannakum bisyai'im tadi ya. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, akan diuji dengan ketakutan. Wal ju' dan kelaparan. Ada tempat-tempat yang lapar. Di Gaza tu, penduduk-penduduknya dalam kelaparan tu, dan bantuan tak dapat masuk ke dalamnya. Itu ujian dari Allah Ta'ala tu. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda. Tak boleh nak beli apa-apa pun, duit tak cukup. Perbelanjaan tak cukup. Dia miskin benar. Wal anfusi was samarat, dan juga kekurangan buah-buahan. Apa kata Allah lagi? Wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar tu dapat berita gembira dari Allah Ta'ala. Apa berita gembiranya? Yang pertama, siapa orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu allazina idza asabathum musibah. Iaitu mereka-mereka yang apabila ditimpa musibah, ditimpa kecelakaan, ditimpa kemalangan, ditimpa apa saja yang menyusahkannya, mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah ni bukan orang mati aja. Orang Melayu boleh sebut inna lillah tu mati lah. Tak betul tu. Apa saja kemalangan yang menimpa kita, kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaki terlangkau-langkau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kena penyakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga kita kena penyakit, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa saja. Ini dah. Bila kita ngabur sama satu orang tu, si Anu tu masuk hospital. Kita pun jawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditengkirnya kita balik. Dia belum matilah. Dia bukan untuk mati je. Kena sebut, itulah jawapan yang sebenarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni kepunyaan Allah, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Apa dapat? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang dapat selawat dari Tuhan mereka. Kita nak selawat dari Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak selawat dari Tuhan. Allah selawat. Pahalanya untuk kita. Bukan selawat pada kita, selawat pada Nabi. Selawat hanya khusus untuk Nabi saja. Tapi pahalanya Allah bagi pada kita. Bila Allah selawat dengan kita, atau dapat pahala dengan kita, Allah selawat kepada Nabi, tapi pahalanya untuk kita, itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Siapa tanda angkat tangan? Siapa tanda dosa yang terhapus angkat tangan? Saya nak tengok mana orang tanda ni. Itu tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Jadi nak selawat dari Allah, apa nak buat? Tuan-tuan dan puan-puan, nak akan selawat dari Allah, apa nak buat? Kita selawat dulu. Sentiasalah selawat kepada Nabi. Kerana sekali kita selawat, Allah akan balas berapa kali? Sekali lagi. Sekali kita selawat, Allah akan balas berapa kali? 10 kali. Tidak akan banyak-banyak selawat dari Allah, kita banyak selawat dengan Allah Ta'ala. Dan warahmah, dan dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Kalau kita sabar, itu fadilat orang sabar tu. Dia akan dapat selawat dari Tuhan mereka, dan dapat rahmat. Tidak kita nak rahmat? One more time. Tak kita nak rahmat. Nombor apa? Air boleh minum. Nasi boleh mamam.
Kereta boleh naik di pandu. Motor boleh tonggang. Rahmat nak buat apa? Oh, dah diam lagi. Ndak kata nak rahmat. Buat apa? Oh, dah tak tahu. Ndak tak tahu gunanya. Buat apa rahmat? Nak layak masuk ke dalam syurga. Dengar elok-elok tuan-tuan dan puan. Kita ni kalau masuk syurga pun bukan dengan pahala mengaji kejap ni. Bukan saya ni dapat masuk syurga dengan pahala ngajar ni. Ya, tuan-tuan dan puan, bukan masuk syurga ni dengan ibadah yang tuan-tuan dan puan lakukan. Bukan dengan menutup aurat ni. Bukan dengan semayang subuh tadi. Belum layak lagi masuk syurga. Kita hanya boleh masuk syurga kalau Allah datangkan rahmat. Ada rahmat, baru layak masuk syurga. Baru boleh masuk syurga. Ya? Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka dapat petunjuk dari Tuhan mereka. Petunjuk dari Tuhan tu yang baik-baik belaka. Petunjuk ni ada dua. Satu dari Tuhan, lagi satu dari syaitan. Dari syaitan pun petunjuk juga. Kalau dari syaitan tu yang jahat je lah. Kalau dari Tuhan mesti baik-baik. Allah suruh kita sabar, itu petunjuk dari Tuhan tu. Allah suruh kita redha, petunjuk dari Tuhan tu. Ya, Allah suruh kita ikhlas. Allah suruh kita berjuang jalan Allah, itu petunjuk dari Tuhan, ya. Wa ulaika humul muhtadun. Itu dah fadilat orang-orang yang sabar. Kita sekarang sedang diuji oleh Allah Taala. Saya sekarang ni sedang diuji oleh Allah Taala. Berat ujian saya sekarang ni, tahu. Tapi nak buat macam mana? Itu ketentuan dari Allah Taala. Kita terima ajalah. Sabar sajalah, mudah-mudahan, ya. Tuan-tuan pun diuji juga dengan berbagai cara, ya. Macam diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan ketakutan, diuji dengan inanya orang dan sebagainya. Ya? Dikata orang juga. Kalau kita buat baik pun kata orang juga. Macam Brother Nasir ni, kalau dia buat baik, dia pakai kuliah, pakai sorban ke sana, dikata orang ke macam yang orang benar, kata. Baru masuk Islam dah orang punya macam orang benar, kata orang juga. Tapi kalau dia pakai seluar pendek, kata orang tak? Dia kata orang juga tak padan dengan tu pakai seluar pendek. Saya mau itu kan pakai sorban ni. Macamnya handai benar. Macam yang alim benar. Kata orang. Saya ni kata orang yang macam-macam. Kata orang dulu-dulu sampai sekarang ni. Tak habis-habis. Ada je. Sebutan orang. Tapi tak ada apa-apa yang berlaku. Kalau kita sabar, Allah akan kita biarkan kita begitu saja. Lepas begitu. Cuma itu je. Cuma soalnya tuan-tuan dan puan-puan hari ini, mana lebih baik kita beriman dan beramal soleh, kita jadi orang yang taat yang diuji Allah SWT. Kita taat diuji Allah Taala. Atau mana lebih baik kita menjadi kufur dan maksiat diuji oleh Allah juga. Karena kalau kita kufur dan maksiat, Allah uji juga. Contoh Allah datangkan bencana alam. Allah datangkan banjir. Yang kena banjir tu orang beriman aja ke? Tuan-tuan dan puan-puan, yang kena banjir tu orang beriman semua ke? Tak ada, semua kena. Beriman pun kena, tak beriman pun kena. Kafir pun kena. Menentang hukum Allah pun kena. Kalau banjir lalu. Bila lalu jaya tu, tengok ni orang kafir jangan kita pergi tempat lain. Ada apa tu? Ada tak berkali aja tempat lain? Ya, ada ke tak ada? Tak berlaku apa itu. Dia siapa depan tu kena layak. Beriman ke tak beriman, ke taat ke derhaka, kena berlaku. Macam gempa bumi. Gempa bumi. Ya, jatuh lava tu. Dia jatuh dari gunung tu. Dia pilih ke? Dia kena orang beriman aja, ada. Betul. Siapa yang lalu kena itu akan ditenggelamkan oleh lava tu, ya. Begitulah. Jadi kita kalau diuji Allah pun, biar kita diuji dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Faham ke ni? Ujian tetap ada. Sebab itu dalam hidup ni ada 4 perkara. Sebelum kita baca kitab ni. Ada 4 perkara yang mesti berlaku pada kita. Yang pertama, dapat nikmat. Bila dapat nikmat, apa nak buat? Syukur dengan nikmatnya. Nikmat pun dapat, pahala pun dapat. Ndak ke tak ndak? Yang kedua, boleh diuji dengan berbagai-bagai kemalangan, berbagai-bagai kesusahan, berbagai-bagai musibah. Bila diuji macam itu, apa nak buat? Sabar. Bila diuji dengan kemalangan, kita sabar.
Itu Allah kata wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang sabar. Diuji tak diuji? Jadi sabar pahala yang besar ke kecil? Tuan-tuan dan puan-puan, pahala sabar ni besar ke kecil? Besar. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat dikira berapa banyaknya. Terlalu banyak. Kita nak kira tak boleh. Sebab di antara orang yang masuk syurga tanpa hisab, golongan sabar. Ya? Yang kelima orang sabar. Masuk syurga tanpa hisab. Ya. Itu sabar. Bila ditimpa musibah, sabar. Yang ketiga, kita boleh taat. Macam pagi ni boleh mengaji. Subuh tadi boleh semayang. Perempuan boleh menutup aurat. Tuan-tuan pun boleh menutup aurat. Boleh bersedekah dan sebagainya. Boleh taat. Kita redha dengan ketentuan Allah. Redha kita Allah jadikan kita ni kita. Boleh tak Allah jadikan kita ni lain dari kita? Boleh ke tak? Boleh benar ya. Saya ni Allah jadikan saya ni saya. Redha lah dengan ketentuan Allah Ta'ala ya. Takdir Allah Ta'ala menjadikan saya ni saya. Boleh tak saya ni jadi lain dari saya? Tuan-tuan dan puan, boleh tak saya ni jadi lain daripada saya? Boleh benar. Boleh tak saya ni jadi pengedar dadah? Boleh tak saya ni jadi penyanyi pop? Boleh tak saya ni jadi apa? Jadi apa namanya? Penari penari joget, boleh tak? Penyanyi pop boleh tu. Tengok saya ni. Ada tak muka tok pawang saya ni? Muka saya ni ada tak muka tok pawang? Ada. Pak angkat saya seorang tok pawang tau. Tok pawang besar di kampung saya tu. Dia pernah berpesan dengan saya. Aku ni bukan anak bukan bapak kamu benar. Aku ni pak angkat je. Aku tak ada kereta pun. Kalau ada kereta pun kamu bukan dapat. Kamu boleh mewarisi harta aku. Jadi kamu ambil lah apa yang ada dalam dada aku ni katanya. Dia nyuruh saya menuntut ilmu kepawangan. Tahu kepawangan? Saya masa tu ngaji surah orang putih. Mana saya percaya jampi-jampi ni? Saya diam tu, diam je saya. Kalau saya menuntut itu macam? Tuan-tuan dan puan, kalau saya menuntut ilmu kepawangan dari dia, tu macam mana? Bro, kan tak? Saya jadi tok pawang lah. Tak ada ngajar pagi ni. Apa buat? Duduk rumah je lah. Tuan-tuan datang pula tanya. Tolonglah tok pawang katanya. Tok Mo, tolong saya ni katanya. Isi saya baru lari dari rumah katanya. Saya pun campi lah. Tahu campi? Katakanlah isterinya namanya Timah hambanya. Wahai Timah, aku tahu usul asal kamu. Kamu asal dari ayah yang hina. Kamu lupakan pakaian kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan makan minum kamu, baru kamu lupakan daku. Kamu lupakan ibu bapa kamu, baru kamu lupakan dengan daku. Kamu lupakan segala-galanya, baru kamu lupakan daku. Berkat doa la ilaha illallah. Esok paginya menonong Timah balik tau. Ada nak belajar ni. Ada nak belajar ilmu kepawangan. Nanti kan lah. Bukan betul pun. Itu bukan nyampi pawangan sebenarnya tu. Itu saja longgok-longgok dari saya je. Ya? Jadi Allah dah jadikan saya ni. Dah jadikan saya ni ustaz. Alhamdulillah. Sana kemari ngajar. Sana kemari ya. Kerana kenapa? Mudah-mudahan apa yang saya ajar tu dapat manfaat kepada orang ramai. Dan mereka boleh amalkan. Bila dah saya meninggal tu, habis segala paling ibadat putus. Mayang tak ada lagi. Puasa tak ada lagi. Zakat tak ada lagi. Kecuali 3. Apa dia 3? Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang sentiasa mendoakan bagi kedua ibu bapanya. Itu Nabi ngapa ni tau? Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin. Apabila mati anak Adam, mati seorang tu, putus segala amalannya. Sumber pahala tak ada. Illa min salasatin. Kecuali ada 3 perkara yang berterusan. Yang jadi sumber pahala dia. Yang pertama, sedekatin jariyatin. Sebab tu kalau nak sedekah pada benda-benda yang panjang kegunaannya. Macam Darut Ta'lim ni. Sedekah pada dia. Mereka nak membina nak membeli rumah ni, sedekah. Selagi Darut Ta'lim berfungsi, lagi tu dapat pahala. Walaupun kita dah padam, kita dah tak ada. Begitu tempat lain. Bukan Darut Ta'lim je, mana-mana pun je. Di Kota Raja umpamanya.
Sedekah pada dia. Kita dah padam. Pahala mengalir ke tak? Itu nama sedekatin jariyah. Sedekah yang mengalir pahalanya. Walaupun kita dah tak ada. Jangan nak sedekah pisang aja. Asal sedekah pisang. Sedekah pisang tu elok bukan tak elok ya. Tapi asal sedekah pisang aja. Anak dapat 5A UPSR dapat pisang. Bagi ke masjid pisang. Okay. Dapat 8A PMR pisang. Dapat masuk universiti pisang. Lulus universiti pisang. Pinang dia orang pisang. Beranak pisang. Dapat cucu pisang. Pisang saja. Ingat dia orang masjid tu buruk agaknya makan pisang je. Carilah benda-benda yang panjang kegunaannya. Seperti Darul Ta'lim ni. Seperti Kota Raja. Seperti mana-mana lah. Sekolah-sekolah tahfiz di Melanawar tu ada. Sekolah-sekolah agama. Banyak ya. Banyak tempat. Di Sungai Petani tu ada. Pusat anak yatim. Panjang panjang kegunaannya. Yang kedua, al-ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang boleh dimanfaatkan. Sebab saya suka ngajar. Mudah-mudahan apa yang saya ajar tu diamalkan oleh mereka-mereka yang belajar. Ya, saya sikit lagi padam ni. Kalau memang benar. Bila dah padam, tuan-tuan amalkan ilmu yang saya ajar tu, dapat tak pahala pada saya? Dapat ke tak? Dapat. Jadi tu saya suka ngajar tu. Patutnya saya duduk rehat di rumah ni. Tambah sekarang sedang diuji. Tahu apa ujian saya sekarang ni? Isteri saya sedang berada di hospital. Tak ada keluar-keluar lagi dah. Lama benar dah. Tapi saya ngajar juga. Mudah-mudahan menjadi sumber pahala bagi saya. Ya? Mengalir pahala tu. Walaupun saya dah sikit lagi nak padam ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak yang soleh. Yang sentiasa mendoakan bagi kedua ibu bapanya. Sebab itu tuan-tuan yang perempuan yang jadi ada mak bapak lagi sentiasa mendoa untuk ibu dan bapa. Kalau ada lagi layan betul-betul. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Sekiranya salah seorang daripada mereka atau kedua-dua mereka itu tua di bawah jagaan kamu, jangan sekali-kali kamu berkata uff kepada mereka. Apa itu uff? Apa itu uff? Bantahan yang paling ringan. Bantahan yang paling lembut kepada mak bapak. Tak boleh. Itu pun tak boleh. Uff tu, itu membantah. Tak nak ikut. Tapi secara paling lembut pun tak boleh. Kalau kasar lagi tak boleh. Orang tua ni. Lagi dah tak boleh. Dia haram hukumnya. Ya. Wala tanharhuma. Jangan kamu tengking-tengking mereka. Jangan kamu herdik-herdik mereka. Wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah kepada mereka dengan perkataannya lemah lembut. Cakap nama bapak tu lemah lembut. Jangan nengkin. Yang salahnya nengkin. Cakap kuat boleh tak? Hati kalau bapak tu dah tua boleh tak cakap kuat? Boleh. Ada beza lah cakap kuat dengan nengkin. Ada. Cakap kuat. Ayah, marilah makan. Itu nengkin ke cakap kuat? Cakap kuat. Boleh tak boleh? Boleh. Yang salah nengkin. Ayah, orang nunggu-nunggu. Cepat ni. Apa lagi? Itu yang salah tu ya. Jadi jadikan diri kita tu anak yang soleh ataupun solehah. Mudah-mudahan keluarga kita, bapak kita, mak kita akan dapat pahala berterusan. Awalidin solehin yad'ulah. Saya anak-anak saya tak adalah soleh benar. Bukan warak benar. Tapi bolehlah semayang tak ada tinggal. Itu. Depan saya lah. Belakang saya mana saya tahu kan. Kerana mereka semua dah berkeluarga. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang soleh. Dia mendoakan saya dan juga ibunya. Alright. Itu mukadimah. Panjang benar pula bagi mukadimahnya. Mana buatnya? Kerana tajuk kita ni memang tajuknya apa? Bab istighfar. Muka surat 239. Bagi yang ada Rumi. Yang Jawi saya tak tahu. Lupa nak cek. Ada bab kitab Jawi? Tak ada. Kitab Rumi buka. Yang kitab yang serupa dengan saya lah. Kalau ada yang lain versi ni saya tak tahu. Muka surat 239. Tajuknya sakit, duka cita sebagai kafarah atau penebus dosa. Jumpa? Tak jumpa lagi? Ya Allah. Ada?
289. Itu kita adik. 289. Okey? 239. Ini saya serobot 239. Kita saya pun 239 juga. Orang lain? Tajuk ni tu yang nak kita baca pagi ni ya. Sakit. Lepas tu duka cita. Lagi sebagai kafarah. Apa arti kafarah? Penebus dosa. Denda. Bagi denda bagi orang-orang yang berdosa. Untuk atau penebus dosa ya. Itu kafarah. Jadi maknanya sakit tu, kita sakit ni jangan risau. Sabar ajalah. Kerana itu merupakan penebus dosa. Kerana kita ni berdosa belaka. Siapa tak berdosa angkat tangan? Saya nak tengok mana orang tak berdosa ni. Nak angkat gambar ni. Nak masuk dalam TikTok. Orang ini tidak berdosa. Namanya Aminah. Ada? Ya. Dia sebagai penebus dosa. Tak kata tak dosa ditebus. Tak kata tak dosa dihapuskan. Atau ada orang tak berdosa angkat tangan. Saya nak tengok mana korban. Ya. Dia baca nak. Dan pada riwayat Ahmad. Ahmad tu namanya Ahmad bin Hanbal. Perawi hadis yang terkenal. Ya. Pengasas mazhab Hanbali. Ahmad. Daripada Aisyah. Aisyah ni siapa? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah tu radhiyallahu, kalau perempuan anha, kalau lelaki anhu ya. Kalau dua orang anhuma. Kalau ramai anhum. Ya. Radhiyallahu anha. Apabila banyak dosa hamba, maka tiada ada baginya daripada amal barang yang mengkifaratkan, yang menebuskan dosa dia tu, yang menghapuskan dosa dia tu, mengkifaratkan akan dia. Nescaya dibalakkan dia Allah Ta'ala. Allah turunkan balak pada dia. Bukan kayu balak. Apa balak? Musibah, kemalangan, kedukacittaan. Allah datangkan kedukacittaan bagi dia. Sebagai penebus dosa. Ya? Allah datangkan dibalak akan dia Allah Ta'ala dengan duka cita. Kalau ada ujian, kita seronok ke duka cita? Sedih ke tak? Ada ditimpa kemalangan umpamanya. Kereta curi dia orang. Ada yang nari bila curi dia orang kata, kereta aku kena curi. Ye. Ada apa tu? Apa buat? Duka cita lah. Malangnya kereta aku curi dia orang. Malangnya rumah aku atapnya diterobang di angin. Ya? Malangnya bapa aku baru meninggal. Malangnya dan saya ni, malangnya isteri saya di hospital. Itu duka cita. Itu sebagai penebus dosa ya. Ya. Dibalakkan dia Allah Ta'ala dengan duka cita supaya mengkifarah. Mengkifarah. Patutnya mengkafarah ya. Mengkifarah. Tak apalah. Sebagai penebus. Sebagai jadi denda. Mengkifarahkan dia daripadanya. Dengan dia. Dan iaitu hadis. Hadis apa? Hadis Hasan. Hadis baik. Hadis Hasan tu yang baik ya. Orang nama Hasan tu baik lah tu. Ada orang nama Hasan. Baik lah tu. Hasnan baik. Husni baik. Hasnah. Itu artinya baik tu. Hasinun. Hasan baik lah ya. Hadis Hasan. Maka ghalib. Ghalib tu artinya biasa. Ghalib barang yang hasil bagi seorang daripada duka cita dan kesusahan itu daripada apa tu? Taksirnya, daripada kelalaian dia. Daripada dia lalai itu, daripada mengingati Allah. Taksirnya. Ataupun kecuaiannya. Ini kecuaian. Saya terjemahkan kelalaian. Dan kesalahannya. Bila dia salah, Allah datangkan duka cita bagi dia. Allah datangkan musibah bagi dia. Allah bagi ke dia macam-macam ujian. Supaya terhapus dosa-dosa macam tu. Bila kita taksir, bila kita cuai daripada mengingati Allah, dosa ke dah? Lambat semayang, dosa ke dah? Dosa. Nyemur kain ketang dada, dosa ke dah? Dosa. Lagi apa? Pakai seluar pendek, dosa ke dah? Dosa. Allah nak hapuskan dosa itu, Allah bagi dia musibah. Allah bagi dia balak. Allah bagi dia kemalangan dan sebagainya. Supaya terhapus dosa-dosanya itu. Sayangnya Tuhan kan kita. Tahu? Ada cara-cara Allah nak menghapuskan dosa kita. Yang kita tak apa-apa sedar.
Jadi kalau dapat kemalangan, ayun tadi. Ya. Oh, saya tadi lupa nak apa tadi. Ada 4 perkara tadi ya. Yang pertama, bila dapat nikmat, apa buat? Syukur. Bila dapat musibah, apa buat? Sabar. Bila boleh taat, apa buat? Dapat nikmat, sabar. Betul? Kau boleh salah. Jangan terima aja. Bila dapat nikmat, apa buat? Syukur. Bila dapat musibah, apa buat? Sabar. Bila kita boleh taat, apa buat? Redha dengan apa? Dengan qadar Allah Ta'ala dan ketentuan Allah Ta'ala. Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Bila kita buat maksiat, taubat, minta ampun dengan Tuhan. Ya? Itu. 4 yang akan berlaku pada kita dan 4 penyelesaiannya. Semua dapat pahala lagi tu. Syukur dapat pahala, sabar dapat pahala, redha lagi besar pahalanya. Taubat pun dapat pahala juga. Dan semua disuka oleh Allah SWT. Ya? Jadi orang yang dapat musibah tu, tanda Allah nak hapuskan dosa-dosa. Ya? Itu kesusahan ya. Maka ghalib barang yang hasil dari seorang daripada duka cita dan kesusahan itu daripada taksirnya, kelalaiannya dan kesalahannya. Dan riwayat daripada Salman Al-Farisi. Seorang sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Dia orang apa? Orang Iran. Orang Parsi. Namanya Salman. Dia dengar ada khabar Nabi itu, Rasul tu dilantik menjadi Rasul. Nabi Muhammad dilantik Rasul. Dia pun datang daripada Parsi itu menuju ke Madinah mencari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Salman Al-Farisi namanya. Sahabat tu. Dalam perjalanan tu macam-macam. Ditangkap jadi hamba lah macam-macam. Dia lepas-lepas tu. Akhirnya sampai di Madinah. Berjumpa juga dia dengan Rasulullah SAW. Bila peperangan Handak, tahu peperangan Handak? Di Madinah tu. Dikepung oleh orang-orang musyrikin, orang Quraisy tu. Dia lah yang mencadangkan supaya digali apa? Digali parit. Handak tu ni parit. Dia ngabur Rasulullah. Kami di Parsi dulu, bila peperangan macam ni, gali parit kelilingnya. Itu namanya peperangan Handak. Itu Salman Al-Farsi. Nyamanya panjang. Zaman Rasul ada, zaman Abu Bakar ada. Panjang namanya. Salman Al-Farsi namanya. Dia perawi hadis. Banyak hadis-hadis yang dia hafal. Apa kata dia? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang humma. Apa humma? Yang ni demam. Siapa tahu nak demam angkat tangan. Musim ni demam tak? Ada demam. Kalau datang demam buat. Yang ni demam kepada nafsu orang mukmin, maka menyeru akan dia oleh roh daripada atasnya. Pada nafsu tu diri orang beriman tu. Orang beriman tu kalau demam, ada suara dari atas ataupun bukan suara pun, datang apa? Datang idea lah dari langit. Datang ada aja. Dia menyeru akan dia oleh roh untuk menyeru dari atas. Maka berkata ia, hai humma, wahai demam, apa yang engkau kehendak daripada diri orang mukmin ni? Apa kamu hendak padaku? Kenapa kamu datang padaku? Maka menjawab akan dia oleh humma, demam tu akan menjawab dan berkata ia, hai roh yang baik, bahawasanya dirimu adalah suci. Kamu tu suci, roh tu mana ada kotor ya? Suci. Roh ni pernah nengok Tuhan ya tak? Ya ke tak roh pernah nengok Tuhan? Ya Allah, dah diam belakang. Ya ke tak? Kita ni dulu dalam alam roh tau. Semua kita ni roh je ada, badan tak ada. Tangan tak ada, kaki tak ada, kepala tak ada, apa tak ada, roh je. Semua kita ni di satu alam tu, nama alam roh. Sebelum ada manusia lagi, itu alam roh. Saya, tuan-tuan, puan-puan, kemudian George Bush, Benjamin Netanyahu, Hitler, semua di alam roh belakang tu. Roh je ada. Lalu Allah kumpulkan roh-roh tu di alam roh tu dan Allah tanya. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita roh tu pernah tengok Tuhan tau. Dia tengok. Apa kata kita? Bala syahidna. Bahkan kami menyaksikan kamu ya Allah. Kita dah pernah menyaksikan Tuhan tu. Bukan tu dulu zaman alam roh tu.
Nampak kita Tuhan tu macam mana rupanya? Tapi bila roh tu disatukan dengan badan, kita lupa dengan penyaksian itu. Kita dah lupa, saya pun dah lupa, tuan-tuan pun dah lupa, perempuan pun dah lupa ya. Padahal perempuan ni semua dia pernah tengok Tuhan ni. Di masa alam roh tu. Sekarang dia dah lupa. Jadi sebab itu wajib bagi kita ni memperbaharui penyaksian itu. Ya, sebab kalau orang kafir dalam masa Islam wajib mengucap apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faham ke cakap saya ni? Kalau kita dah lupa penyaksian itu wajib kita memperbaharui penyaksian itu. Jadi roh tu suci. Masa itu kita dia tengok Tuhan aja. Dia mana kerti nak mencuri, mana kerti nak merampak, mana kerti nak berzina. Roh aja, bukan di badan. Dia suci aja. Itu jawab roh atas tu. Hai roh yang baik, bahwasanya dirimu adalah ia suci, maka telah mencemar akan dia oleh dosa. Roh tu suci, badan kamu yang buat dosa banyak. Dan kejahatan. Maka aku hendak sucikan. Aku nak sucikan diri kamu tu daripada kejahatan. Maka menjawab roh itu tiba-tiba. Maka sucikan akan dia. Sucikan olehmu akan dia. Ya? Dia ulangnya 3 kali. Sucikan kamu oleh dia. Datanglah demam tak apa. Datanglah demam tak apa. Biar aku ni suci. Ya? Jadi mana datang demam tu artinya apa? Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Bukan ini menafikan usaha untuk berubat. Jangan jangan dimaki demam tu. Celaka demam ni. Jangan. Ya. Itu demam tu sebenarnya Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Nak kita nak dosa dihapuskan. Bukan suruh hendak demam. Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Maknanya kita redha lah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Sabar kita bila datang demam tu umpamanya. Itu kalau datang demam ya. Maka menjawab roh itu tiba-tiba, maka sucikan olehmu akan dia. Dia ulang-ulangnya 3 kali. Itu kata siapa? Salman Al-Farisi. Dan riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenal Abu Hurairah? Perawi hadis yang sangat masyhur. Sahabat Nabi. Dia di antara orang yang dipanggil Ahlus Sufah. Apa itu Ahlus Sufah? Dia kerjanya duduk di Masjid Madinah aja. Masjid Nabi tu ya. Kerja tak ada. Sentiasa ke mana ada Nabi adalah dia. Itu namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah tu bukan nama dia. Itu gelaran bagi dia. Yang bagi gelar apa? Nabi sendiri. Bagi gelaran dia kepada Abu Hurairah. Kerana dia berkenan orang kucing. Tak boleh tengok kucing. Tampaknya kucing, dipeluknya, diciumnya, di lambung-lambungnya, digosok-gosok, diurut-urutnya, dia bagi makan. Begitulah jumpa kucing apa itu. Nabi tengok je. Surahnya, aku panggil kamu, aku gelarkan kamu dengan nama Abu Hurairah. Artinya apa? Abu Hurairah tu kata apa? Bapa kucing. Dia sebut Abu Hurairah semua orang tahu. Tapi kalau sebut Abdul Rahman bin Sahar, semua ngaku kepala. Siapa orang ni? Siapa Abdul Rahman ya? Padahal nama dia tu Abdul Rahman bin Sahar. Tu kata Abu Hurairah, apa kata dia? Radhiyallahu anhu. Katanya bahawasanya humma atau demam tadi ya. Datang ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas rupa perempuan yang hitam. Dia datang demam tu rupa perempuan yang hitam. Maka sabda Nabi baginya, siapa kamu? Ya, Humma tu menjawab sembah dia. Aku Humma. Yang bernama Ummi Maldam. Namanya Ummi Maldam. Mak si Maldam. Sabdanya, dan apa engkau hendak perbuat, hai Ummi Maldam? Kamu datang kepada aku tu, apa tujuan kamu? Kamu nak apa? Katanya, memakan akan daging dan meminum akan darah. Dan panasku. Dari panasku yang minum akan darah. Dari panasku, aku ni panas. Nak minum darah kamu tu. Daripada wak Jahannam. Jahannam tu apa? Nama neraka. Sebut Jahannam. Jangan ikut orang Melayu. Orang Melayu Jahannam. Jahannam tak betul. Jahannam. Ada sabdu pada nun ya. Jahannam. Tengok 2 N tu ya. Dan daripada wak Jahannam ya.
Maka diketahuinya ia demam. Diketahui itulah dia demam. Orang demam panas tak badannya? Kepala panas tak? Itu dia ada tujuannya nak ngisap darah kita tu. Itu demam ya. Itu dia jadi panas tu. Memakan daging dan meminum akan darah dari panasku. Daripada wak jahannam. Panasku datang daripada wak jahannam. Maka diketahuinya bahawa ia demam. Maka sembah ia. Ya Rasulullah. Itu tak betul tu. Rasulullah tak betul. Rasulullah. Ganti U tu ganti dengan A ya. Ya Rasulullah. Suruh olehmu akan daku kepada orang yang engkau kasih. Suruh kau datang kepada orang yang kamu kasih. Daripada ahlimu. Kamu datang kepada orang yang kamu kasih. Keluarga kamu. Isteri kamu, anak-anak kamu dan sebagainya. Abang kamu, adik kamu. Maka menyuruh Nabi akan dia kepada kaum Ansar. Kaum Ansar tu apa? Orang Madinah. Ansar, pembantu. Ansar tu pembantu. Orang yang datang dari Mekah tu panggil apa? Muhajirin atau muhajir. Kalau seorang muhajir. Kalau kami muhajirin. Kalau perempuan muhajirah. So pada orang Ansar. Maka menyuruh Nabi akan dia kepada kaum Ansar. Orang yang sedia ada di Madinah tu. Maka mengambil akan mereka itu demam 7 hari. Orang tu demam 7 hari, orang Ansar tu. Maka menyuruh mereka itu akan orang yang teriak. Teriak kepada Rasulullah. Maka mendoa bagi mereka itu Rasulullah mendoa untuk dia ya. Mendoakan orang tu supaya hilang demam itu. Maka terangkat ia. Yakni mengangkatkan dia oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu. Bila Nabi berdoa, ya Allah, hilangkanlah demam orang ni. Maka terangkatlah demam tu. Tak ada demam lagi ya. Kerana yang berdoa siapa? Nabi. Terangkatlah dia daripada demamnya. Jadi tak ada demam lagi ya. Ayat ini mengangkatkan dia oleh Allah Ta'ala daripada mereka itu. Dan adalah Rasulullah apabila melihat akan mereka itu sabdanya. Marhaban. Apa marhaban? Marhaban apa? Marhaban. Itu kah? Apa marhaban? Welcome. Cakap orang putihnya welcome. Cakap Melayu apa? Selamat datang. Marhaban ya. Marhaban artinya selamat, salam, sentosa dengan kaum yang telah disucikan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Bila dah hilang demam tu artinya Allah sucikan dia lah. Dah suci tak? Dah tak ada demam lagi. Rohnya dah suci. Tak ada lagi buat maksiat dan sebagainya. Disucikan oleh Allah Ta'ala akan sebagai suci dan benar-benar suci. Itu kalau dia demam ya. Itu zaman Rasul tu. Zaman kita pun makanlah ubat. Bukan menafikan kita suruh makan ubat. Cari ubat. Kalau demam apa? Carilah Panadol. Mudah-mudahan baik demam tu. Tapi kita jangan marahkan Tuhan pula. Kenapa Tuhan bagi aku demam? Bagilah pada Rona saya tu. Jangan apa tu. Allah dah pilih kita supaya kita menerima demam tu sebagai ujian dari Allah Ta'ala. Faham kita kat sana? Penyakit sebagai ujian. Tapi jangan bukannya menafikan usaha, kita usahalah supaya demam tu hilang. Kalau hilang demam tu, kita suci. Zahir dan batin suci ya. Dosa tak ada, penyakit tak ada. Itu kalau kita demam ya. Jadi demam tu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita lulus ujian tu, dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Dapat pahala ya. Itu orang itu juga. Sebab itu marhaban katanya. Sentosa dengan kaum yang telah disucikan mereka itu oleh Allah Ta'ala sebagai suci. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengerang orang yang sakit itu. Orang sakit itu mengerang. Mengerang ya. Selalu begitu. Kalau pergi hospital tu macam-macam cara orang mengerang. Macam-macam bunyi ya. Mengerang orang yang sakit itu tasbih. Apa tasbih?
seolah-olah dia menyebut subhanallah. Bukan tasbih ni, bukan ini tasbih juga, tapi ini biji tasbih ni. Ini biji tasbih. Tapi tasbih sebenarnya apa? Menyebut subhanallah. Dapat pahala tak sebut subhanallah? Sekali aja sebut, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Tak kata nak. Banyaklah sebut tasbih. Jangan sebut yang bukan aja. Kata Nabi, kalau kamu percaya beriman dengan Allah dan Rasulnya, hendaklah kamu berkata yang baik-baik atau lebih baik diam. Kata yang baik-baik, di antara tasbih lah. Yang empat kalimah tu. Sebut banyak-banyak. Subhanallah lagi. Alhamdulillah lagi. La ilaha illallah. Allahu Akbar. 4 kalimah tu kata Nabi. Ringan di bibir, tapi berat pada timbangan. Itu yang baik-baik. Yang ngumpat orang anu. Ngumpat bro nasi aja. Orang bro nasi nyampah namanya. Jangan. Puji tak apa. Kalau dia tak ada lah puji. Kita depan dia nak puji dia. Depan dia puji kembang hidungnya. Tapi kalau mengumpat berdosa. Jangan ngumpat. Cakap yang baik-baik aja. Itu dia. Itu hadis Nabi tu. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kemudian, hendaklah ia berkata yang baik-baik. Kata yang baik-baik aja. 4 kalimah tadi. Apa dah? Subhanallah lagi. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Nak sambung boleh? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nak melagu pun boleh? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Senang ke susah nyebutnya? Adakah saya pensar nyebutnya? Ringan di bibir. Senang aja nyebutnya. Tapi esok bila ditimbang di timbangan di akhirat besok, di neraca akhirat esok, apa jadinya? Berat benar pahalanya. Nak berat pahala ke nak ringan pahala, tuan-tuan dan puan-puan? Berat selalu sebut nak balik kan. Tak kata subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Naik motor start. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak boleh? Ngayon sikap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Macam-macam boleh buat. Berat pahalanya. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Kalau berat timbangan pahalanya. Jadi banyak sebut yang baik itu. 4 kalimah tadi. Yang lain-lain pun boleh juga. Istighfar boleh, selawat boleh dan sebagainya. Jadi sebut yang elok tu je. Atau diam. Diam tak ditanya ya. Kalau diam tak ditanya. Ini begitu juga. Marhaban katanya. Selamat datang. Selamat sentosa dengan kaum yang telah disucikan mereka itu oleh Allah Ta'ala sebagai suci. Dan sabda Nabi SAW mengerang orang yang sakit itu tasbih. Dan teriaknya tu, kalau menjerit, aduh sakit, aduh, teriaknya, itu tahlil, macam orang tahlil. Apa tahlil? Tak orang tahlil ke? Gimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, namanya tahlil ya. Dan tahlil. Dan nafasnya itu sedekah. Nafasnya, itu macam orang sedekah. Dan tidurnya itu ibadah, dia tidur jadi ibadah. Dia tidur dapat pahala. Menengkoi. Dapat pahala tau. Berbui ayo liur basinya keluar. Dapat pahala tau. Itu dia. Tidurnya tu pahala. Ibadah. Dan berbalik-balik. Dia balik. Kadang kiri, kadang kanan. Kadang nerap, kadang terentang. Berbalik-balik ya. Berbalik-baliknya daripada satu pihak kepada pihak yang itu sebagai jihad. Jihad apa itu jihad? Berjuang jalan Allah. Orang yang berjihad jalan Allah sebagai jihad, dapat pahala jihad. Iaitu perang sabilillah. Dan disuratkan baginya pahala dengan barang yang terlebih elok. Barang yang
ada ia mengajarkan dia di dalam sihatnya. Dia lebih elok lagi daripada apa yang dia buat dalam sihat. Dalam sihat ada benda-benda kita buat kan, semayang lah, baca Quran lah. Tapi ini lebih baik daripada itu. Dia ngerang, dapat pahala macam tasbih aja ya. Dia pusing-pusing kiri kanan kiri kali-kali. Itu macam orang berjihad jalan Allah. Lagi besar pahalanya. Dan daripada Nabi SAW, jangan kamu gagahi akan segala orang sakit. Jangan tekin-tekin orang sakit tu. Daripada kamu atas memakan dan minuman, maka bahawasanya Allah Ta'ala memberi makan dan memberi minum akan mereka itu. Jangan paksa mereka itu makan dan minum. Dia dah sakit, dah tak lalu makan. Jadi itu Allah lagi tahu macam mana nak bagi makan dan bagi minum bagi dia. Alright. Maknanya tuan-tuan dan puan, penyakit yang datang itu tanda Allah sayangkan kita. Allah nak bagi kita pahala. Tak kita nak pahala. Bukan nak minta sakit. Kalau boleh tak soal sakit. Tapi kalau datang sakit tu, sabar dengan penyakit itu. Dapat pahala sabar. Dapat pahala jihad. Dapat pahala tasbih tadi. Baik, kemudian istighfar apa lagi ya? Penghulu segala istighfar. Istighfar yang jadi utamanya. Dan daripada Nabi SAW bermula penghulu istighfar itu bahawa dia bacanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dzambi wa abu'u laka bi ni'matika alayya faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu penghulu sekali istighfar ya. Ya Allah, kata cakap Melayu apa? Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Anta Rabbi, kamu Tuhan aku, kita mengaku kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Tiada Tuhan melainkan engkau. La ilaha illa anta khalaqtani, kamu menjadikan aku. Tiada Tuhan melainkan engkau yang telah menjadikan aku dan adalah hamba-Mu. Aku ni hamba kamu. Wa ana abduka, aku ni hamba kamu. Wa ana alayya ahdika wa wa'dika mastata'tu. Artinya, aku adalah hamba kamu dan atas janji kamu janji serta akan menyempurnakan janji-janji terhadapmu. Aku akan sempurnakan janji aku kepada kamu. Sedaya kuasaku. Kita ada berjanji dengan Allah. Nak semayang tadi ada janji dengan Allah. Dalam semayang tadi, subuh tadi ada tak? Ada tak janji dengan Allah? Macam mana janji? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sambung. Lillahi rabbil alamin. Banyak orang salah baca tu. Inna salat, yang salah tau. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana salah? Wa mahyaya. Dua-dua panjang-panjang, tak betul, salah. Satu pendek, satu panjang. Ya yang mula-mula panjang, ya yang berdua itu pendek. Wa mahyaya wa mamati. Baru betul ya. Dengar lalu. Wa mahyaya wa mamati. Sebut 1 2 3. Wa mahya ya wa mamati. Sekali lagi. Wa mahya ya wa mamati. Baca dia mula. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baru betul. Banyak orang baca doa iftitah tak betul yang tu tahu. Itu dah janji dengan Allah tu. Kita dah janji tu. Aku akan tunaikan janji aku semampu sekat mana kuasa aku. Aku berlindung dengan kamu. Aku berlindung denganmu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku minta lindung dengan kamu. Dan aku selalu buat jahat. Minta ampun dengan kamu. Berlindung dengan kamu. Kan? Bersekali-kali ya.
a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku selalu buat jahat. Abu laka bi zambi. Yang aku buat jahat kamu tu. Aku berlindung ya. Aku berlindung denganmu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku mengaku kepadamu terhadap dosaku. Aku mengaku. Aku dosa dan dosa-dosa aku tu ya. Abu laka bi zambi. Aku mengaku aku buat dosa ni. Aku jenis orang dosa. Dan aku mengaku kepadamu atas kurniamu, atas kurnia nikmatmu. Aku mengaku bahawa kamu bagi nikmat pada aku. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, kata aku. Faghfirli, ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada siapa yang boleh mengampunkan aku melainkan kamu. Lain tak ada boleh mengampunkan dosa kita ni. Yang boleh mengampunkan siapa? Hanya Allah saja. Itu penghulu segala istighfar ya. Banyak baca doa istighfar ni ya. Sabdanya lagi, barang siapa membaca akan dia pagi-pagi padahal yakin dengan dia, maka mati pada harinya dahulu daripada masuk nak masuk petang, dia mati sebelum petang. Pagi-pagi baca doa ni, tak sampai petang dia mati ya. Tengah hari mati kan, belum masuk petang ya. Sebelum zuhur dia mati. Apa dapat? Dahulu daripada masuk petang, maka ia daripada ahli syurga, garanti masuk syurga. Nak ke tak nak? Bacalah pagi-pagi doa ni ya. Dan barang siapa membaca akan dia daripada malam tu nak tidur, dan yakin ia dengan dia, maka mati ia dahulu daripada subuh, tengah tidur mati, ke-4 pagi dia mati, maka ia daripada ahli syurga juga. Dapat ahli jannah, ahli syurga lah tu, ahli jannah, ahli syurga ya. Tadi dari pagi sebelum masuk petang, sebelum zuhur, kalau mati dia dari ahli syurga. Ini ahli jannah. Mana tak? Nak ahli syurga, ahli jannah. Yang mana tak? Dua-dua tak. Ahli syurga pun tak, ahli jannah pun tak. Yang tak ada ahli apa? Ahlun nar. Ahli neraka tak ada ya. Alright ya. Dan dinakal daripada Al-Arif Lil-Ijad Sayyid Syarif Abdullah bin Alawi. Abdullah bin Alawi Al-Hadad. Abdullah Al-Hadad ni Abdullah Al-Hadad ni yang mengarang kitab Wasiat Iman dan Nasihat Agama. Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Saya ngajar di Kota Raja kitab tu ya. Orangnya buta. Matanya lah buta. Mata kepalanya. Tapi hafal Quran. Hadis berkata-kata ribu hafalnya. Itu Abdullah Al-Hadad. Setengah daripada barang yang mewajibkan itu apa? Husnul khatimah. Apa husnul khatimah? Kebaikan kesudahan. Artinya orang husnul khatimah tu masuk syurga ke masuk neraka? Masuk syurga. Selalu kita doa, ada tak doa? Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kita minta dengan Allah supaya kesudahan kita tu baik kesudahannya ya? Masuk syurga tu. Itu husnul khatimah. Tatkala matinya dibaca akan istighfar ini kemudian daripada sembahyang maghrib. 4 kali. Iaitu apa? Astaghfirullah. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum. Allazi la yamutu wa atubu ilaih. Rabbighfirli wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya. Artinya apa? Astaghfirullah. Ampunkanlah aku ya Allah. Allazi, dia Tuhan. La ilaha illahu la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dialah yang pemurah, amat pemurah lagi amat mengasihani. Al-hayyul qayyum, dia hidup dan berdiri dengan sendirinya. Allazi la yamut, dia itu tak akan mati-mati. Wa atubu ilai, aku bertaubat padanya. Rabbighfirli, ampunkanlah aku, wali walidayya, dan dosa-dosa ibu bapa aku. Itu secara literalnya, terjemahan cara bertulisnya ni. Aku memohon ampun kepada Allah
yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya, yang tidak akan mati. Allah tak mati kerana Allah hidup bukan dengan nyawa. Dia tak mati-mati, dia hidup dengan sifat al-hayyu, tak pernah tak mati. Tak pernah tak hidup. Bukan tak pernah tak mati, tak pernah tak hidup. Hidup saja. Kerana dia hidup dengan sifatnya al-hayyu. Allah tak pernah mati-mati, tak ada mati. Aku bertaubat kepadanya, aku taubat kepadanya. Wahai Tuhan, ampunilah daku dan kedua ibu bapa aku. Minta ampun bukan seorang, kedua ibu bapa minta ampun juga, ya. Lagi apa? Dan riwayat Abu Sa'id, pengambil penutup ni, ya. Dan riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkata tatkala mengambil ia akan tempat tidurnya, sebelum tidur tu nak tidur tu baca doa dulu. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hayyu tak betul tu, huwal hayyul qayyum, ya, bukan huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ya. Kalau baca itu nak tidur tu, astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa dapat? Aku memohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang hidup dan berdiri dengan sendirinya, dan aku bertawad kepadanya. Semua orang hafal ayat itu pun, ya. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Siapa baca itu, apa dapat? Nescaya diampunkan Allah Ta'ala baginya akan segala dosanya. Tak ada dosa diampun. Kalau kita mati dalam keadaan tak berdosa, ke mana perginya? Dosa dah tak ada. Betul mati, ya macam? Syurga lah tempatnya. Tadi dah kita baca ayatnya. فَأَمَّا مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, pahalanya berat, dosanya ringan, dia sentiasa dapat keredaan Allah Ta'ala. Apa pun dia nak, Allah redha dengan dia. Nak syurga, Allah redha. Nak mahligat syurga, Allah redha. Nak makanan syurga, Allah redha. Nak pakaian syurga, Allah redha. Nak kenderaan syurga, Allah redha. Semua Allah redha, ya. Jadi dapat syurga tu, dia maknanya dah terhapus segala dosa-dosanya. Dan jika ada ia seumpama buih di laut sekalipun, dosanya macam buih di laut, banyak ke sikit? Buih di laut banyak ke sikit? Besar ke kecil? Besar, macam gunung, ya. Tapi itu dosa itu akan dihapuskan. Dan jika ia seumpama sebilang-bilang pasir bukit, 9 pasir di padang pasir, ya, di pasir Sahara tu, macam itu pasirnya, banyak ke sikit? Dosa banyak itu, habis dia apa Allah Ta'ala, ya. Atau dan jika ada ia seumpama segala hari dalam hari dunia sekalipun, 9 hari dalam dunia ni. Berapa hari dah dunia ni? Tak terbilang kita. Setahun aja dah 365 hari. Ini dah berapa tahun dah? Itu Masihnya. Sebelum itu ada lagi tahun sebelum itu, ya. Lagi kita tahu 9 hari. Dosanya banyak ke sikit? Terlalu banyak, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Alright. Akan datang kita akan baca bab yang ke-21 pada menyatakan kelebihan zikir. Berzikir kepada Allah Ta'ala, ya. Zikir, tahu zikir? Menyebut nama Allah, itu namanya zikir. Selalu berzikir. Nak banyak kena sikit-sikit tu. Patutnya banyak ke sikit zikir kita ni? Banyak, ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah kamu akan nama Allah dengan sebutan yang banyak-banyak, ya. Alright, sekian dulu pembacaan kita. Bukan ngajar pun baca aja. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat kita apa? Amal. Dapat kita pahala darinya dan kita amalkan ilmu itu, ya. Mudah-mudahan dengan itu, ya. Sekian. Salah silap minta ampun, minta maaf.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا